Bab apa yang diucapkan oleh seseorang bila dia telah selesai berwudu. Dengan sanad yang Imam Bukhari meriwayatkan daripada Uqbah menjaga, yaitu menjaga unta-unta kami. Fakanat alayya ri'ayatul ibil, pada suatu hari terkena giliran saya menjaga unta. Pada suatu hari kenalah atau sampailah giliran saya menjaga unta. Farawahtuha bil ashi, saya pun mengembalikan unta-unta itu pada waktu petang ke tempat, ke kandangnya ataupun ke tempat rehatnya. Setelah itu saya mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berucap di hadapan orang ramai. Aku mendengar baginda bersabda, tiada seorang pun dari kamu berwudu maka diperelokkan wudunya. Kemudian dia bangkit mengerjakan 2 rakaat dengan sepenuh jiwa raganya, melainkan dia sudah memastikan. Aku pun berkata, wah, alangkah indahnya, alangkah cantiknya sabda ini. Faqala rajulun baina yadayya, maka berkata seorang lelaki yang berada di hadapanku, allati qablaha ya Uqbah ajwad minha, ucapan yang sebelumnya, hai Urwah, hai Uqbah, lebih cantik lagi dari yang engkau dengar tadi. Saya pun perhatikan orang itu, rupa-rupanya dia Umar bin Al-Khattab. Saya bertanya, apa ucapan itu wahai Aba Hafs? Qala, kata Umar, sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda tadi sebelum engkau datang, ma minkum min ahadin, tiada siapapun dari kalangan kamu, dari kamu berwudu maka diperelokkannya wudunya. Kemudian dia mengucapkan bila dia selesai dari berwudu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Dia ucapkan begitu, melainkan dibukakan untuknya pintu-pintu syurga yang 8 itu. Dia boleh memasuki dari pintu mana saja yang dia mahu. Muawiyah berkata, Rabi'ah bin Yazid telah meriwayatkan hadis ini daripada Abi Idris, daripada Uqbah bin Amir. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Uqbah bin Amir lagi daripada Nabi SAW, sama seperti makna hadis sebelum ini. Dan dia tidak ada menyebutkan tentang riayah, penjagaan unta tadi. Qala 'inda qawlihi, baginda bersabda ketika dia berkata fa ahsanal wudu. Qala 'inda qawlihi, yani seseorang itu berkata pada ketika dia kata, qala itu maknanya seseorang itu fa ahsanal wudu, ataupun qala itu dengan makna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata ketika dia sampai ke sini fa ahsanal wudu, maka diperelokkannya wudunya. Kemudian dia mengangkat pandangannya ke langit. Orang yang mengambil air sembahyang itu ataupun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, sambil dia baca hak tadilah, wasaqal hadis, dan dia mengemukakan hadis sama seperti hadis Muawiyah, yakni dari segi maknanya. Babur rajul, bab orang yang bersembahyang beberapa sembahyang dengan hanya satu wudu, yakni dengan wudu yang sama. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Amr bin Amir Al-Bajali. Dia berkata, saya telah bertanya Anas bin Malik daripada tentang wudu.
Dia berkata, Nabi SAW berwudu untuk setiap sembahyang, dan kami pula bersembahyang beberapa sembahyang dengan wudu yang sama. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Sulaiman bin Buraidah dari ayahnya, yakni Buraidah, katanya Rasulullah SAW bersembahyang pada hari Fath, pada hari pembukaan Mekah, 5 sembahyang dengan wudu yang sama, dan baginda menyapu khufnya. Maka Umar berkata kepadanya, sesungguhnya aku tengok engkau melakukan hari ini sesuatu yang tidak biasa engkau lakukan. Qala, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amdan sana'tuhu, sengaja aku lakukan. Babun fi tafriqil wudu, bab tentang tafriqil wudu. Ada beberapa makna tafriqil wudu tu, yakni memisah-misahkan basuh anggota wudu itu, yakni tidak basuh secara berturut-turut, tetapi secara terpisah. Satu makna. Satu lagi tafriqil wudu dengan arti tidak menyempurnakan basuhan dalam berwudu, tidak menyempurnakan basuhan dalam berwudu, ataupun tidak meratakan air pada ketika berwudu. Itu makna tafriqul wudu. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Qatadah bin Di'amah, katanya Anas menceritakan bahawa ada seorang lelaki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia telah pun berwudu, tetapi dia meninggalkan sebesar kuku, seluas kuku di tapak kakinya. Dia meninggalkan di tapak kakinya sebesar kuku, sebesar kuku. Dalam keadaan tidak terkena air, meninggalkan dalam keadaan basah. Mana tak rata lah air semaya itu. Maka Rasulullah SAW berkata kepadanya, irji', pergi, kembalilah, yani pergilah, fa ahsin wudu'ak, elokkan atau sempurnakan wudu'mu. Qala Abu Dawud, Abu Dawud berkata hadis ini tidak ma'ruf, dan ia hanya diriwayatkan oleh Ibnu Wahab sahaja. Ada diriwayatkan daripada Ma'qil bin Ubaidillah Al-Jazari, daripada Abi Zubair, daripada Jabir, daripada Umar, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama seperti makna hadis tadi. Qala, dia berkata, irji' fa ahsin wudu'ak, kembalilah, yakni pergilah, sempurnakan wudu'mu. Dengan sanad yang satu lagi, Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Hasan, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama seperti maksud ataupun makna hadis Qatadah tadi. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Khalid, daripada salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam nampak seorang yang sedang bersembahyang, sedangkan di belakang tapak kakinya, di belakang tapak kakinya atau di tumitnya, ada sinar qadar 1 dirham, sebesar 1 dirham yang tidak terkena air. Maka Nabi SAW menyuruhnya supaya mengulangi wudu dan sembahyangnya. Bab bila seseorang syak tentang hadas. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Sa'id bin Musayyab dan Abbad bin Tamim, dari pakciknya, syukiya ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, diadukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang seorang lelaki. Mana diceritakan, diadukan itu mana diceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang seorang lelaki yang mengalami ataupun merasai, mendapati sesuatu dalam sembahyangnya, sehingga dia berasa semacam telah berlaku sesuatu.